Baik, selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan teruskan lagi dengan tajuk Consumer Mathematics dan lebih spesifik kepada interest. Dalam bahasa Melayunya, iaitu faedah. Jadi yang pertama sekali, kita lihat pada benefits of saving. Apakah kelebihan apabila kita membuat penyimpanan? Apabila kita membuat penyimpanan, kita akan dapat interest for savings are rewards paid by financial institutions such as banks to depositors. Bermaksud apabila kita buat penyimpanan, kita akan diberi satu bentuk penghargaan iaitu faedah yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada pendeposit. Ada dua bentuk faedah yang diberikan iaitu simple interest and compound interest. Jadi apakah simple interest dan apakah itu compound interest? Kita akan lihat sekejap lagi. Yang pertama sekali adalah simple interest. Apa itu simple interest? Simple interest is a reward given to the depositor at a certain rate on the deposit amount ataupun kita panggil sebagai principal for a certain period of time dalam bentuk years, tahun. Dia adalah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada pendeposit pada satu kadar yang ditetapkan terhadap amount principal yang disimpan untuk satu tempoh tertentu. Jadi ada dua keyword yang terlibat iaitu rate on the deposit iaitu kadar pada deposit dan juga certain period of time iaitu tahun duit itu disimpan. Maka kita juga mempunyai formula iaitu I iaitu interest is equals to PRT. P ialah principal ataupun amount yang kamu simpan. R itu rate. Time itu in years. Time ini dalam tahun, bukan bulanan. Dan rate ini adalah per 100. Dia adalah percentage. Jadi bila percentage kita akan letak per 100. Baik, mari kita lihat pada soalan yang pertama bagi faedah mudah. Puan Saras deposited 5,000 at Bank X with an interest rate of 3% per annum. How much is the interest earned by Puan Saras after 3 years? Jadi kalau kita lihat pada soalan ini, kita ada beberapa keyword iaitu Puan Saras deposit RM5,000 pada kadar 3% setahun dan berapakah faedah yang disimpan selepas 3 tahun. Jadi kita tahu bahawa the principal deposited by Puan Saras is 5,000. So 3% of 5,000 is, macam mana kita nak cari 5,000 darab dengan 3/100 sebab ini 3%. Maka untuk setiap tahun Puan Saras dapat RM150. Ini adalah interest berdasarkan pada kadar 3% setahun. Tetapi soalan minta berapakah jumlah faedah yang diterima oleh Puan Saras selepas 3 tahun. Bermaksud, after 3 years, the interest earned by Puan Saras is RM150 times 3 equals to RM450. So, ini adalah contoh faedah mudah. Kita cari faedah dan selepas itu kita darab dengan tahun. Mari kita lihat soalan yang kedua. Encik Rizal deposits 7,000 in a bank with an interest rate of 2% per annum for a period of 5 years. Calculate the total interest that Encik Rizal will receive for the 5-year period. Jadi keywordnya kita ada deposit RM7,000 pada kadar 2% setahun dan disimpan selama 5 tahun. Jadi kita akan menggunakan formulanya. Prinsipalnya ialah 7,000. R itu rate. Rate adalah 2% ataupun 2/100 juga sama dengan 0.02. Dan tahun yang disimpan adalah 5 tahun. Maka kita lihat formula bagi faedah mudah ialah I sama dengan PRT. Maka kita masukkan nilai PRT. P-nya ialah 7,000 darab dengan
2%, iaitu kamu punya rate of interest, dan selepas itu darab dengan tahun. Bila darab dengan tahun, maka kamu akan dapatlah jumlah interest kamu ialah 700. Dan 700 ini adalah nilai untuk 5 tahun sebab kamu dah masuk tahun dia sebagai 5. Faham? Lagi pada soalan yang ketiga, contoh yang ketiga. Miss Lim deposits 10,000 in Bank Z with an interest rate of 5% per annum. Calculate the amount Miss Lim will receive after 8 months. Okey, kalau awak tengok kat sini, kita ada jumlah deposit sebanyak 10,000. Kadar faedah 5% setahun. Tetapi tahun kita bukannya setahun atau lebih daripada yang tu. Tahun kita adalah hanya sebanyak 8 bulan. Tidak cukup setahun. Jadi macam manakah pengiraan untuk soalan yang sebegini? Maka kita kekalkan dia, P-nya adalah principal iaitu jumlah yang didepositkan iaitu 10,000. R adalah rate kamu 5% dan T adalah 8/12. 8 bulan dibahagi dengan 12 bulan. Jadi kamu dah dapat nilai untuk setahun. Bukan setahun, maksudnya dalam tahun. Maka menggunakan formula interest I sama dengan PRT, kita masukkan nilai P, nilai R dan nilai T. T ni dalam tahun. Jadi 8 bahagi 12, maka kamu akan dapatlah jawapan kamu sebanyak 375. Ini adalah amount yang diterima oleh Miss Lim selepas menyimpan 10,000 dalam Bank Z selama 8 bulan. Kita teruskan lagi dengan satu lagi bentuk faedah iaitu compound interest. So, apakah itu compound interest? Compound interest is an interest calculated based on the original principal and also the accumulated interest from the previous period of savings. Compound interest adalah satu bentuk pembagian faedah di mana dia akan dibuat pengiraan terhadap nilai prinsipal kamu, iaitu nilai asal kamu dan juga faedah yang telah diterima sebelum itu. Jadi dia ada beberapa langkah. Jadi untuk formula ini kita panggil sebagai matured value. Formulanya sama dengan principal darab dengan 1 tambah R per N kuasa NT. Kamu sebenarnya dah belajar pasal konsep kuasa dalam chapter 1 iaitu indices. Maka sepatutnya dari segi pengiraan kamu tidak ada sebarang masalah. So, apakah itu P? P itu adalah principal, nilai wang kamu yang kamu simpan. 1 tambah R ialah yearly interest rate. Berapakah kadar faedah kamu untuk setahun. Dan N itu adalah number of periods the interest is compounded per year. Dalam setahun kamu kena kira berapa kalikah nilai faedah itu di-compoundkan. Okay, itu nanti saya akan ajar kejap lagi. Dan maka kamu kuasakan dengan N darab dengan T. T ialah terms in years. Okay, mari kita lihat soalan yang pertama. At the beginning of the year, Mr. Zamri saves 15,000 with a rate of 4% per annum and compounded every 6 months. What is Mr. Zamri's total saving at the end of third year? Keyword kita ada prinsipal 15,000 pada kadar 4% setahun dan di-compound setiap 6 bulan. Dan awak kena ingat masa yang kamu nak guna iaitu T. Dia adalah mengikut berbeza dengan untuk compound. Okey, saya akan ajar. P ialah 15,000 iaitu principal. R itu adalah kadar faedah kamu iaitu 4%. Maka macam mana saya dapat N ini? N ini adalah dalam setahun itu berapa kalikah kamu mendapat compound interest. Dalam setahun kan kita ada 12 bulan. Maka bila interest kamu compounded every 6 months, maka dalam setahun kita akan dapat 2 kali iaitu 12 bahagi 6. Maka kamu dapat
2. Dan T ialah berapa tahun yang diambil untuk kamu mendapatkan interest. Dalam kes ini, T itu adalah 3 tahun. Okey, menggunakan formula MV sama dengan P, bracket 1 tambah R per N kuasa NT, kita masukkan nilai kita, P 15,000, 1 tambah R kita seeloknya letak dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan dibahagikan dengan N. N ini adalah compound. Berapa kalikah kamu mendapat compound interest dalam setahun? Maka dalam kes ini 2 darab kuasa 2 darab tahun. N T. Maka bila kita buat pengiraan, maka kita akan dapat, yang ini kita kira dahulu. 1 tambah 0.04 bahagi 2, kamu dapat nilai dan kuasakan dia dengan 6. Bukan kuasa 5, 2 darab 3 ialah 6. Maka bila kamu kuasa 6, kamu akan dapat 1.1262. Kamu darab dengan 15,000, maka kamu akan dapat RM16,892.44. Okey, mungkin dia nampak macam complicated, sebenarnya tidak. Dia agak mudah. Baik, mari kita lihat pada soalan yang kedua, iaitu a bank offers 5% interest rate per annum for savings in a fixed deposit account. If Puan Najah saves 10,000 at the beginning of the year, how much money is in her fixed deposit account at the end of the year if the interest is compounded? First, once every 3 months and once a month. Jadi kita lihat pada maklumat yang diberi, prinsipal kita ialah 10,000, R kita ialah 5% ataupun 5%, atau 0.05, dan N itu kita tak dapat letak sebab kita ada dua bahagian, iaitu once every 3 months and once a month. Dan T itu adalah setahun. Sebab dalam soalan ini kita lihat tahun kita ialah end of the year. Maka menggunakan formula MV sama dengan P 1 plus R over N kuasa N. Kita lihat yang pertama, example tu jalan kerjanya. Yang pertama, apabila N-nya sama dengan 4. Sebab bila once every 3 months, 12 bulan dibahagi dengan 3 bulan, maka kita dapat N tu 4. Jadi kita masukkan dalam formula kita, P sebagai 10,000, 1 tambah 0.05 bahagi 4 darab 4 darab dengan 1. Kuasa 4 darab 1. Jadi bila kita buat pengiraan, maka kita dapatlah nilai 10 kuasa. Maaf, kita akan dapat nilai RM10,059.45. Ini adalah untuk bahagian yang pertama. Macam mana dengan bahagian B? Once a month. Bila once a month bermaksud kita ada 12 bulan bahagi 1, maka kita dapat N sebagai 12. Dan apabila kita masukkan dalam formulanya 10,000, 1 tambah 0.05 bahagi 12, kuasa 12 darab 1. Dan dalam kes ini kita akan dapat nilai RM10,511.62. Dari soalan ini, kamu boleh sedar bahawa apabila kamu simpanan kamu diberi faedah compound yang lebih kerap, maka lebih tinggilah interest yang kamu dapat. Lihat, apabila N itu lebih kerap, lebih tinggi, maka jumlah faedah kamu juga lebih tinggi, iaitu dari 10,000 menjadi 10,511. Jadi dari sini kamu dapat lihat. Maka tamat sudah perbincangan kita dan pembelajaran kita bagi tajuk Consumers Mathematics Interest, iaitu faedah. Faedah mudah dan juga faedah compound. Jumpa lagi.